Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anwarikos. Berita utama, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bercadang untuk menarik penglibatan pihak swasta secara agresif dalam industri agro makanan negara di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, untuk menangani isu sekuriti makanan negara, pelbagai perbincangan telah dibuat untuk memastikan bahawa bekalan makanan negara lebih terjamin. Negeri Sarawak mempunyai peranan sama untuk memastikan bekalan makanan cukup bagi rakyat Malaysia yang keseluruhannya. Negeri Sarawak adalah merupakan negeri yang kita tumpukan untuk membangunkan sektor agro makanan. Kita membelanjakan tahun ini, akan membelanjakan tahun ini lebih kurang 150 juta melalui pelbagai jabatan dan agensi di negeri Sarawak ini. Dalam semua subsektor penanaman, peternakan dan juga padi beras. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Pejabat Premier Sarawak Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Tambahnya, ini merupakan tumpuan yang akan diberikan oleh MAFI bertujuan memastikan kesan daripada pelbagai faktor yang memberi kesan terhadap industri makanan negara dapat ditangani dengan baik. Sehubungan itu, Datuk Seri Ronald berharap agar kerjasama ini akan memastikan sektor agro makanan negara terjamin dan kesan daripada apa yang berlaku dari faktor tempatan atau luaran, konflik dan sebagainya dapat ditangani serta memastikan sekuriti makanan negara terus terjamin. Laporan seterusnya, bermula 2 April ini, semua penumpang yang datang ke Miri tidak perlu menjalani kit ujian pantas antigen RTK-AG kecuali penumpang yang transit di Singapura sebelum ke Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ini kerana mereka telah pun membuat ujian RTK-AG semasa persediaan pra-pelepasan. Those who are passengers originate from Singapore, they will not need to do another test here. They can do the test in Singapore, come in here, then they don't need to undergo quarantine. But on arrival at the airport here, they do not need to do an RTK anymore. But passengers who on transit Singapore, for example, a passenger from UK flew to Singapore, transit Singapore, and then took a scope flight to Miri. When they arrive Miri, you have to do the RTK test here again. Alright? Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan persediaan Balai Ketibaan Lapangan Terbang Miri bagi kemasukan penumpang dari Singapura pada 2 April nanti pada Rabu. Terdahulu, Datuk Seri Lee mendengar taklimat daripada Wakil Malaysia Airport Sdn Bhd. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memberitahu bagi penumpang yang bukan warga negara dan didapati positif, mereka akan dihantar ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC swasta, manakala bagi warga negara, mereka boleh menjalani kuarantin di rumah. And if it is positive, they will be arranged to go to the private PKRC, which will be handled by our private medical center. And they have to pay for it. And then they need to have insurance, medical insurance up to $20,000. For foreigners, sir? For foreigners. Yeah. If he's a local, he flew in from Australia, for example, to Singapore, transit Singapore and fly to Miri. Yeah, if he's tested, he has to undergo the RTK test. He tested positive, then he can go for home quarantine. The assessment will be done by the medical team here, the health official here, the station here. They will make the assessment, and they will be the one to direct them where to go. Datuk Seri Lee turut memaklumkan setiap warga negara asing yang tiba di Miri perlu mempunyai insurans perubatan berjumlah $20,000 seperti yang telah digariskan Kerajaan Malaysia. Selepas itu, beliau turut sama menampal petunjuk arah bagi memastikan semua urusan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Miri berjalan lancar. Selanjutnya di Sibu, Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA sedang melaksanakan 43 projek infrastruktur berimpak tinggi termasuk kemudahan, pelan induk dan bangunan berjumlah RM1.5 bilion di kawasan wilayah tersebut.
Ahli Parlimen Kapit merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, projek-projek ini akan membuka jalan kepada pembangunan sosioekonomi terutamanya dalam usaha menarik lebih banyak pelaburan ke dalam kawasan Urda dalam semua sektor ekonomi. Katanya ia juga bertujuan meningkatkan kualiti hidup dan merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dan bandar dengan menambah baik kesaling hubungan bagi membolehkan pengangkutan barangan dan perkhidmatan yang cekap, seterusnya mengurangkan kos menjalankan perniagaan di kawasan Urda. Beliau berucap demikian semasa merasmikan majlis penutupan bengkel Urda bertempat di Hotel Kingwood Sibu pada Rabu. Tambahnya, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak (WIKODA) telah mencipta pelan induk khusus untuk membangunkan kapit, bakun dan belaga di bawah Urda untuk merangsang potensi pertumbuhan dan menarik lebih banyak pelaburan. Jelasnya, pelan induk kapit yang melibatkan pembaharuan bandar dan pembesaran perbandaran baharu akan memanfaatkan kedekatan kapit dengan sempadan antara Sarawak dan Kalimantan dan pemindahan ibu kota baharu Indonesia ke Kalimantan Timur. Selain itu, katanya, pelan induk bakun memberi tumpuan kepada menarik pelabur dengan cadangan perbandaran dan pulau peranginan di tepi tasik yang bermatlamat membangunkan tasik bakun yang sebesar Singapura menjadi seperti tasik Como di Itali. Mengulas mengenai bengkel tersebut, beliau percaya makmal sosioekonomi itu telah membuahkan hasil dalam mengenal pasti keperluan dan jangkaan masyarakat setempat dan mewujudkan pelbagai program dan projek yang berharga, mekanisme dan model perniagaan yang sesuai untuk penyediaan pelan pembangunan sosioekonomi yang komprehensif untuk Urda. Bengkel anjuran Urda dari 28 hingga 30 Mac 2022 itu melibatkan semua wakil rakyat di wilayah Tengah Sarawak, wakil-wakil Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, ketua-ketua masyarakat dan wakil ahli perniagaan tempatan. Pada sebelah petang, Datuk Seri Alexander berkesempatan melawat pejabat meteorologi KOP M. Sdn Bhd yang melakukan timbang sukat bersama pegawai dari KPDN HEP Cawangan Sibu untuk mengetahui cara beroperasi. Dalam lawatan itu, beliau berpuas hati dengan taklimat yang disampaikan oleh pengurus wilayah meteorologi KOP M. Sdn Bhd, Muhammad Sabri Muhammad Saleh sambil meninjau alat-alat yang digunakan di situ. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberi kerjasama dalam membuat urus niaga yang beretika dan tidak mempunyai banyak aduan daripada pengguna atau peniaga terhadap timbang dan sukat itu. Beralih dengan laporan di Bintulu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi mencadangkan setiap perumahan di kawasan Malaysia LNG Sdn Bhd MLNG Bintulu ditubuhkan bomba komuniti. Katanya, dengan penubuhan bomba komuniti ini akan dapat mencegah sesuatu bencana seperti kebakaran yang berlaku ini. Dan untuk masa depan, saya pun cadangkan supaya dapat ditubuhkan dua bomba komuniti untuk setiap kawasan perumahan, khususnya seperti di kawasan MLNG ini, kawasan yang agak besar, supaya dengan adanya dua bomba komuniti maka kita serba sedikit boleh bantu macam mana kita dapat cegah, hindarkan berlakunya pelbagai bencana, khususnya seperti yang berlaku di sini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau kebakaran 10 rumah teres MLNG Bintulu pada Selasa. Ujar Datuk Majang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, pihaknya akan berbincang dengan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu bagi melihat apakah bantuan-bantuan yang boleh disalurkan kepada mangsa kebakaran. Beliau turut mengagihkan sumbangan sebanyak RM2,000 kepada setiap ketua isi rumah yang terlibat dalam kebakaran itu. Sementara itu, pengerusi JPBB Bintulu merangkap Presiden Bahagian Bintulu, Datuk Jack Aman Luat berkata pihaknya akan berbincang dengan agensi kerajaan berkenaan bentuk bantuan awal yang akan diberikan kepada mangsa kebakaran. Jadi apa yang kita akan bincang nanti adalah bantuan awal. Bantuan awal seperti dari segi makanan, dari segi penginapan, shelter, dan sebagainya. Jadi kita akan bincang dengan beberapa agensi kerajaan yang terlibat secara langsung. Kita akan bincang tentang ini dan saya juga difahamkan bahawa pihak kebajikan telah pun membantu dari segi makanan dan sebagainya.
dan lain seperti yang telah pun diagihkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi dari segi peruntukan 2037. Jadi kita Dalam pada itu, mangsa kebakaran Daud Anai, 62 tahun, menjelaskan beliau bernasib baik kerana sempat dikejutkan jiran dari tidur dan berjaya menyelamatkan diri. Bagaimanapun katanya, barangan dan harta benda tidak dapat diselamatkan. Sudah dekatlah, asap sudah penuh dalam rumah. Oh, dalam rumah. Itulah barang pun tak dapat diselamatkan. Dokumen semua hangus. Menurut laporan Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.20 malam pada 28 Mac lepas dan jentera bomba tiba di lokasi 10 minit kemudian. Angin kuat telah menyebabkan api merebak dengan cepat dan tekanan air rendah menyukarkan bomba melakukan kerja-kerja pemadaman api. Kebakaran hanya dapat dipadam sepenuhnya pada jam 5 pagi dengan operasi turut mendapat bantuan daripada anggota BBP Bintulu Port. Manakala di Mukah, projek pembinaan Jambatan Batang Igan dijangka siap pada tahun 2024. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo berkata, pihak kontraktor telah berjaya memperoleh kesemua komponen utama termasuk bahan binaan yang diperlukan untuk projek itu. Justru beliau menjangka tiada masalah untuk mereka menyiapkan pembinaan jambatan sepanjang 1.43 km ini mengikut jadual yang ditetapkan. Iaitu setakat hari ini progres adalah sekitar 24.77%, di mana dia lebih kurang 0.74% mendahului jadual sedikit. Jadi kita setakat ini kita merasa berpuas hati lah dengan pelaksanaan kerja batang pembinaan Jambatan Batang Igan, pembinaan Jambatan Batang Igan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak projek tersebut di Mukah pada Selasa. Sementara itu, Insinyur Aidil berkata Jambatan Batang Igan merupakan sebahagian daripada projek-projek di zon tengah yang akan menghubungkan jaringan jalan pesisir di seluruh Sarawak. Pembinaan semua jambatan ini semuanya dalam pembinaan pada masa yang sama ini. Begitu acak sekali dibina dan ini akan menjadi pelengkap kepada jaringan jalan pesisir kita di negeri Sarawak daripada Lunduk Sematan sehingga ke Miri, sehingga ke bahagian Miri. Di Sebuyau, projek menaik taraf jalan tar di kawasan Ladang Mambai kini sudah siap sepenuhnya. Pembangunan projek yang memakan kos sebanyak RM224,328 di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Semarahan itu dibangunkan menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan ISDA. Projek sepanjang 460 meter berkenaan dilaksanakan dalam tempoh 4 bulan bermula 18 November 2021 dan siap pada 18 Mac 2022. Yusuf Buji, Pegawai Tadbir Khas kepada Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihin Narawi bersama rombongan meluangkan masa untuk melawat projek jalan ladang di Kampung Mambai. Majlis penyerahan tapak projek telah diserahkan oleh pihak kontraktor iaitu Syarikat Nabawi kepada Ketua Kaum Kampung Mambai, Aden Truki. Sedikit laporan sukan. Kejohanan Gusti Lengan yang julung kalinya diadakan di Bintulu telah berlangsung dengan jayanya di Gym Sukan Bintulu baru-baru ini. Pertandingan anjuran Persatuan Gusti Lengan Bintulu itu mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan seramai 83 peserta dari seluruh Sarawak. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenar, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dan Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming telah hadir memeriahkan suasana kejohanan tersebut. Presiden Persatuan Gusti Lengan Bintulu, Kenneth Les Templer, dalam ucapannya telah merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan pertandingan itu. Katanya kejohanan itu diadakan untuk mencungkil bakat baharu di samping mempromosi serta membangunkan sukan Gusti Lengan di bahagian Bintulu. Dalam pertandingan itu, Dickinson Dikas berjaya meraih gelaran juara keseluruhan bagi kategori junior, Syahadan Muhammad Rani bagi juara keseluruhan kategori tangan kanan dan Zulhairi Hisham bagi juara keseluruhan kategori tangan kiri.
Sementara itu, Syahadan Muhammad Rani melakar kejutan tambahan apabila meraih gelaran juara antara juara setelah menewaskan pemenang lain bagi setiap kategori. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.